Bagaimanapun saudara, kita masuk segmen politik sedikit. Ini di Pulau Pinang. Pihak polis telah pun memberi amaran. Semalam saya dah bagi tahu saudara bahawa kita ada akta pota. Pota ini kalau kita menyalahi tindakan sama ada di media sosial, menyebarkan berita palsu ataupun melakukan perkara-perkara yang jelik di media sosial, kita tidak terkecuali boleh diambil tindakan oleh pihak polis. Saudara, semalam saya dah jelaskan. Akta Portal ini telah pun dimuktamadkan dan diluluskan oleh Parlimen pada tahun 2015. Jadi, berhati-hati saudara kerana pihak polis telah pun memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang cuba mensensasikan atau melakukan provokasi berhubung isu laungan azan di masjid kawasan Sungai Puyu di Butterworth. Pemangku Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Superintendent Siti Nur Salawati Saad berkata, pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang sengaja mahu mencetuskan kemarahan hingga menimbulkan isu perkauman atau kegusaran awam. Itu kenyataan pihak polis, saudara. Menurutnya, pihak polis telah berkesan dengan hantaran dibuat di media sosial semalam yang menyeru masyarakat Islam memberi sokongan dan bantahan berkaitan isu pembesar suara laungan azan di masjid di sekitar Sungai Puyu. Kata pihak polis, pada 28 Jun lalu, 180 polis telah dibuat oleh individu berkaitan. Tindakan seorang lelaki warga tempatan yang tidak dikenali meminta pengadu memperlahankan bunyi azan kerana mendakwa terlalu kuat hingga mengganggu penduduk sekitar. Jadi, susulan laporan yang diterima, bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan telah membuka kertas siasatan dan masih menjalankan siasatan di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan, katanya. Jadi, menurut beliau, menurut Ketua Polis tersebut, bagi mereka yang dikesan sengaja mensensasikan isu berkenaan dan melakukan provokasi, mereka boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan, mereka boleh dikenakan hukuman denda RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Jangan saudara, jangan kita mensensasikan suasana begitu. Akhirnya kita terjebak dalam masalah. Itu belum masuk lagi akta pota. Pota 2 tahun saudara. Dan kalau mereka yang diberkas ataupun ditangkap ataupun ditahan di bawah akta pota ni saudara, jawabnya bukan duduk di Kuala Lumpur, dihantar nun ke Sabah. Saya haraplah agar pemain-pemain media berhati-hati dalam menghantarkan kiriman anda. Begitu juga saudara, kalau saudara melihat kiriman itu, kalau saudara ambil kiriman tersebut dan di-share dengan orang lain atau dikongsi dengan pembaca lain, anda juga boleh dikenakan tindakan di bawah akta portal. Berhati-hati saudara. Begitu juga sekarang ni saya melihat bagaimana kenyataan yang berhormat Perdana Menteri tentang adanya pihak yang katanya seolah-olah mengugut beliau untuk menghentikan usaha untuk memerangi budaya rasuah. Jadi menurut ahli Parlimen Pasir Gudang katanya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlulah mendedahkan kepada umum identiti sebenar geng yang dimaksudkan, geng kaya yang dimaksudkan cuba mengugut untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Siapakah geng kaya dimaksudkan Perdana Menteri itu? Yang sebagai mafia politik. Demikian menurut ahli Parlimen Pasir Gudang, Saudara Hassan Abdul Karim, yang menegaskan ugutan mereka itu jika sampai ke tahap menggugat kedudukan kerajaan akan menjurus pada satu bentuk kesalahan jenayah yang mengancam perjalanan demokrasi berparlimen. Kerajaan pimpinan Sri Anwar Ibrahim tidak perlu menggunakan polis dan undang-undang untuk menghadapi geng kaya ini. Sebaliknya, dedahkan mereka ini ke pengetahuan umum untuk dinilai oleh rakyat. Siapa mereka ini? Bagaimana mereka boleh jadi kaya? Adakah mereka kapitalis kroni? Adakah mereka pemilik monopoli AP, iaitu pemit import? Adakah mereka dalam senarai Pandora Papers dan Panama Papers? Malahan menurut saudara Hassan, dia kata adakah mereka memiliki syarikat besar yang pernah di-bail out oleh kerajaan? Adakah mereka ada rekod lari dan mengelakkan diri dari membayar cukai kepada lembaga hasil dalam negeri? Adakah mereka ada kes rasuah? Demikian katanya menurut laporan daripada berita harian yang saya culip saudara. Kemarin Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada majlis kenduri korban di luar pekarangan Masjid Jami' An-Nur
di kampung Gua Perahu, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, mendedahkan bahawa beliau menerima pelbagai ugutan daripada geng kaya yang sedang berpakat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinannya. Tanpa mendedahkan secara terperinci siapa yang dimaksudkan dengan geng kaya itu, Perdana Menteri berkata beliau bagaimanapun tidak terkesan dengan ugutan itu dan akan terus untuk melawan dan mempertahankan prinsipnya demi rakyat. Jadi mengulas lanjut, Yang Berhormat Saudara Hassan berkata, geng kaya yang menguasai UMNO dan kerajaan perpaduan sekarang adalah segelintir orang kaya ataupun elit ekonomi yang masih menguasai politik hingga kini. Mereka adalah kelas kayangan, katanya. Mereka juga adalah golongan oligarki yang takut dan bimbang. Berlaku perubahan struktur asas terutama dalam desa ekonomi dan keuangan negara di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga perubahan itu nanti akan mengancam kepentingan geng kaya itu yang bersifat reaksioner dan tidak patriotik, kata Saudara Hassan. Ya, saudara, justru beliau mahu pemimpin dalam kerajaan, khususnya menteri-menteri kabinet bekerja kuat untuk memastikan agenda reformasi dibawa oleh Anwar Ibrahim dapat dijayakan sehingga berhasil dan dapat dilihat oleh rakyat. Jika kerajaan sekarang komited menolong golongan B40, M40 dan T20 dengan mengurus kos sara hidup rakyat, jaminan pekerjaan dan pemulihan ekonomi, maka mestilah dipantau geng-geng kaya ini yang segelintirnya kaya raya, jutawan dan mahajutawan supaya mereka tidak melakukan sabotaj terhadap ekonomi negara. Itu kenyataan Saudara Hassan dan saya harap agar pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat melihat sarana ini. Rakyat menantikan agar ada perubahan dalam kepimpinan negara. Rakyat menantikan supaya ekonomi kita dapat diperbaiki. Kerana besok, macam saya kata tadi, besok orang mula kerja. Dan jangan biarkan rakyat berada dalam keadaan yang tidak menentu. Memikirkan bagaimana kehidupan akan datang. Ini sangat. Berbalik cerita tentang pencerobohan yang dikatakan ceroboh di lapangan terbang KLIA, pihak polis telah pun mengesahkan menerima satu laporan berhubung dakwaan pencerobohan yang dilakukan katanya oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Seng di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur kemarin. Ketua Polis Negeri Selangor Datuk Husin Omar Khan berkata laporan itu dibuat orang awam yang meminta siasatan dijalankan ke atas menteri berkenaan. Bagaimanapun tindakan katanya sedang diambil oleh pihak polis dalam kes ini dan kami belum mengklarifikasikan kertas siasatan yang akan dibuka nanti. Terdahulu tular kejadian di balai polis, di balai ketibaan apabila seorang menteri didakwa cuba melepaskan seorang pelawat Cina yang ditahan imigresen kemarin. Bagaimanapun ia diperakui oleh menteri tersebut, katanya beliau tidak menafikan dakwaan itu. Menerusi kenyataan media, Tiong Keng Seng mempersoal siapa sebenarnya yang menyalahgunakan kuasa dalam kejadian itu, sama ada beliau ataupun pegawai imigresen yang bertugas. Selain itu, beliau mendedahkan kehadirannya ke KLIA untuk membongkar budaya rasuah dalam kalangan pegawai di pintu masuk negara. Kesan lepas itu, saya petang tadi sambil menyambut ketibaan Duli Yang Maha Sri Paduka Baginda Perdana Agong kembali ke tanah air dari menunaikan ibadat haji, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan waktu untuk melihat operasi di pintu masuk negara. Saudara, memanglah dalam ini Duli Yang Maha Perdana Agong tentulah masuk dalam lorong ataupun dewan yang tersedia untuk orang-orang ternama. Tetapi untuk yang biasa, Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa ditemani oleh mana-mana menteri kabinet ataupun orang-orang kenamaan, beliau terus pergi melawat ke kawasan imigresen, tempat pintu masuk ataupun keluar di seluruh kawasan lapangan terbang KLIA, dan beliau menyatakan bahawa pihaknya akan membuat kenyataan selepas perkara tersebut dibawa dalam mesyuarat kabinet pada hari Rabu nanti. Jadi minta rakyat bertenang dan pihak sedang menyiasat katanya, dan setiap persoalan rakyat pasti akan ditangani. Jangan gusar, saudara. Itu pesan Yang Amat Datuk Seri Perdana Menteri kerana beliau sendiri turun ke Padang. Bagaimanapun beliau melihat operasi berjalan dengan baik dan beliau mengharapkan setiap kaki tangan yang berada di setiap jabatan dapat mencerminkan wajah negara kita yang sentiasa mesra pelanggan, mesra pelancong, dan kita bukanlah negara
yang mengamalkan sikap-sikap yang tidak berbudaya. Ya, dalam keadaan begitu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa pihaknya akan mengkaji dari semua aspek. Yang mana perlu diperbaiki, akan diperbaiki. Kalau benar ada sebagaimana didakwa, kalau berlaku penyelewengan ataupun kebejatan, pasti akan ditangani. Kerana kerajaan Madani adalah kerajaan yang bersifat untuk rakyat saudara.